Yang kacau kami kalau dalam kaum Lut tadi tu dia sampaikan dia nampak saja lelaki datang, lain macam kan. Dia rasa dia ingat lelaki datang tu adalah untuk dia istilahnya yastabshirun. Kan dia rasa kita boleh bersukaria lah ni, boleh happy, boleh party ya. Tetapi sebenarnya Allah cakap wama khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma illa bil haqq. Apa sahaja yang Allah jadi di langit dan bumi ini, antara keduanya ini illa bil haqq, adalah dengan kebenaran, maksudnya ada tujuan. Tujuan yang benar. Ya, samalah antara dua ni kita ada tujuan ustaz ya. Apa lagi virus COVID-19 juga ada tujuan Allah jadikan itu. Bukan siapa jadikan. Ya, kalau ada yang kata bahawa US jadikan ke ada China yang buat ke apa sebagainya. Kalau mereka buat-buat pun tetapi hakikatnya Allah. Ya, Allah turunkan, izinkan perkara itu mesti ada hak, ada tujuan yang Allah beritahu kat sini. Ya, bukan sia-sia ya, dan harapnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita dah dapat sedikit pada PKP yang keempat ini. Kita dah nampak rupanya salah satu yang paling jelas ialah pukul 12 Ustaz. Allahuakbar. Ya, kita menghadap Quran kan. Masya-Allah. Biasanya pukul 12 ni orang cari makan. Kan? Orang cari makan, orang pergi cari kedai makan, cari makan. Itu ialah dia punya ni kan. Tapi sekarang ni masya-Allah mencari makanan Maidatul Rahman. Ini kita tak bayangkan ya, kita tak pernah pun, saya pun tak pernah bayangkan saya setiap hari pukul 12 ya. Biasanya pun cari kedai makan juga Ustaz ya. Jadi di sini wa inna sa'ata la'atiyah. Ya, kalau semua ini apakah Allah jadikan ini untuk apa? Ada tujuan, dan tujuannya apa? Tujuannya wa inna sa'ata la'atiyah, ada hari pembalasan, hari kiamat, dan inilah yang perlu kita buat persediaan. Jadi kaya, jadi miskin, ada virus COVID-19 ini, Allah suruh beri tahu dah bersedia ke tidak untuk as-saah. Itu dia punya purpose kita diciptakan. Ya, iaitu kita ada tugas di sini dan nanti kita akan dinilai di sana nanti. Jadi itu yang perlu difahami pasal kumpulan kaum Lut ini. Dirasakan bahawa kita ni dah senang lenang. Dia pasal senang lenang lah tu. Bila dah senang lenang, dia rasa macam dia nak buat idea-idea kreatif. Selama ini mungkin dia nampak laki perempuan, tapi sekarang ni kita kreatif lah. Kan? Itu sebabnya kita kena berjaga-jaga tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian. Kalau rumah kita ni senang lenang, kadang-kadang kita mudah masuk kepada keselesaan, ya, kaedahnya comfort zone maksudnya, dan itu amat bahaya. Kita kena ingat bahawa kita tak selamat lagi, belum selamat lagi. Allah cakap pada ayat yang ke 46 ya, pada ayat 46 yang kita dah baca sebelum ini, aminin. Pada ayat 82 tadi ustaz ya, kalau kita tengok mereka itu yanhitu minal jibali buyutan aminin. Masya-Allah. Ya, mereka ukir itu dalam keadaan mereka rasa wah, kita ni dah ada gunung, rumah kita aman kita. Menakluki gunung Dia rasa betul-betul aman dan dia beriman pada rumah gunung itu. Tapi sebenarnya kita rumah besar macam mana, kaya macam mana, kita tak boleh rasa aman. Ya, apatah lagi zaman COVID-19 ni tak boleh rasa aman. Ya, kalau nak keluar nanti, kalau katakan boleh dah PKP bersyarat, ya, jangan pula rasa kalau macam ni saya dah boleh bersalam, boleh duduk rapat-rapat, ya, pergi sembahyang apa sebagai nanti dulu. Jangan rasa aman, ya. Itu baru di sini. Apatah lagi kalau kita ini belum lagi sampai syurga, tidak boleh rasa aman. Pasal itu perasaan yang dilalui oleh Ashabul Hijr, dan kesannya apa? Mereka itu diazab dengan satu pekikan sebentar tadi. Dan Allah akhirkan ayat 85 ini dengan istilah fasfahil safhal jamil. Maksudnya, kalau kita pegang Quran ini, mushaf ini, dari muka surat, itu namanya safhah. Ya. Jadi fasfah safhal jamil maksudnya kita dah baca ini, kemudian bila kita macam tu lupa segala-gala yang dah lepas kan. Maka itu cara Nabi dihiburkan oleh Allah. Mereka ni engkar orang musyrik Mekah, ya. Tak apalah, fasfah safhal jamil. Dah lepaslah, jangan terlampau stres sangat. Kalau mereka tak layan tu tak apa kan, nanti Allah akan take care. Ya, dalam kehidupan kita zaman sekarang ini kadang-kadang stay at home, ya, ada benda-benda yang kadang-kadang menyakitkan hati ibu ayah di pejabat, contohnya barisan frontliners berjumpa pesakit yang kadang-kadang menjerit ke, ya, polis tahan, kemudian ada yang kena langgar, polis kena langgar, ya. Jadi kalau katakan begini, memang kalau nak stres memang stres, tetapi ada as-saah, ada pengadilan daripada Allah yang kita kena uruskan hidup kita. Fasfahis safhal jamil.
ya, macam satu ni lah lembaran barulah kita buka, ya. Jangan terlampau banyak sangat fikir pada yang lepas itu, kerana hidup perlu diteruskan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 86 Allah ingatkan, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Allah ini siapa? Allah ini maha dan terus mencipta. Jadi bila Allah terus mencipta daripada kosong menjadi sesuatu, mencipta manusia, Allah boleh saja mencipta akhirat, ya. Dan kalau ada yang kata bahawa kita ni happy kat sini je lah, kan, kita tak ada penciptaan baru, sebenarnya dulu kita tak ada, Ustaz, kan. Betul. Tapi sekarang kita ada tujuan, dan bagaimana kita tak nak lupa kepada tujuan itu. Ini rahsia yang kita akan lihat sebentar lagi. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dalam surah Al-Hijr, surah ke-15, surah yang menceritakan kepada kita bahawa Allah ini memang sayang kita, Allah jaga kita, dan salah satu tanda Allah menjaga kita, Allah turunkan Al-Quran yang Allah jaga. Dan kalau kita menjaga Al-Quran ini, sudah tentu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam COVID-19 ini, kita perlukan penjagaan daripada Allah. Allah jaga kita sehingga kita diberikan satu daerah namanya daerah Salamin Aminin, yang penuh kesejahteraan, yang penuh keamanan. Dan keamanan tidaklah 100%, 100% kita peroleh di dunia ini, tetapi di sana itulah ganjaran bagi yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, pada hari ini kita dapat bersama pada bahagian akhir, ya. Kita nak mendalami lagi bahagian akhir ini, apakah rahsia, ya, rahsia agar kita ini sentiasa dapat berlapang dada dalam segala cabaran, dan dalam masa yang sama bersedia, ya, terus hidup dalam keadaan dijaga oleh Allah. Ya, Allah beritahu dalam ayat yang ke-87 hingga 93. Cuma sebelum kita nak membaca ni, Ustaz, ya, mungkin kita nak hari ini hari Ahad, ya. Jadi tuan-tuan mungkin ada yang cuti, ya, ataupun ada yang bertugas frontliner sebagainya. Tapi hari ini pasal kita nak tengok kepada Sab'ul Mathani, ayat yang berulang-ulang, ya. Harapnya mungkin ada orang lain yang tak tengok, dia bila tengok sahaja Quran Time nanti dia rasa rupanya Sab'ul Mathani ni ulang bukan sekadar ulang, tapi ulang yang membawa apa, Ustaz? Membawa jalan yang menuju pada Allah Subhanahu pada Allah SWT, ya. Dia mencari jawapan. Jadi kalau katakan tuan-tuan boleh share pada hari ini, mungkin tuan-tuan dah biasa share, tapi hari ini kita buat rekod 1000 share. 1000 share. Kalau seorang boleh share satu tempat, kalau ada 1000 orang share di tempat yang berbeza, subhanallah, ini harapnya menjadi mesej, kalau orang tengok berkali-kali, pahala berkali-kali, macam kita baca Fatihah berkali-kali. Subhanallah. Jom, Ustaz. Pakat share, pakat share. Dan Ustaz, kita mulakan bacaan ayat 87 hingga 93. 87, Ustaz, Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu, Ustaz, saya tertarik dengan satu perkongsian sahabat kita ni di FB, Ustaz. Datin Sri Syamsidah, Ustaz. Subhanallah. Beliau memang mengikuti saban hari, Ustaz, Malaysia Quran Time. Peminat setia juga ni. Terima kasih Datin Sri kerana bersama dengan Malaysia Quran Time belajar Quran, memahami Al-Quran. Subhanallah. Terima kasih, ya. Okey, kita nak sambung ayat yang ke-87 sehingga 93. Saya nak sambung lagi bacaan saya sebelum ini, Ustaz, dengan taranum jiharkah ataupun ajam. Nak sambung lagi dengan taranum itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim daripada ayat 87 hingga 93 itu Allah menghiburkan Nabi, Allah memberi panduan kepada Nabi, memberi panduan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana untuk kita terus menjadi orang yang sentiasa berlapang dada dalam ujian, ya. Ada orang yang menerima, tidak menerima kepada kebenaran, dan dalam masa yang sama ialah bila Allah cakap tentang dalam ayat yang mana tadi Ustaz bercakap tentang ayat 86 ya, Allah ini Khallaqul Alim, Allah sentiasa mencipta. Jadi maksudnya Allah ada syurga, ada neraka. Kalau kita nak bersedia, nak Allah jaga sampai ke sana, ya, special VIP lah ni. Maksudnya kita kena jaga kepada Al-Quran yang Allah nyatakan pada ayat 87. Itunya rahsianya. 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Itu antara salah satu nama Ustaz Nama Al-Fatihah kan? Sab'an minal mathani. Sab'an masani. Ya. Ada pendapat banyak, ya, ada yang kata bahawa Al-Quran ini diberikan pada 7 bahagian, ya. Tetapi pendapat majoriti ulama ialah As-Sam'ul Mathani ini adalah Al-Fatihah. 7 ayat itu ya. 7 ayat itu, ya. Mengapa diulang-ulang? Satu, kerana kita baca ulang-ulang dalam Fatihah. Betul. Dalam solat kita. Okey, dalam solat. Yang keduanya, selepas surah Al-Fatihah itu, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Maidah sampai kepada surah An-Nas itu, semua isinya itu ulangan kepada 7 ayat tersebut. Ya, maksudnya kalau surah Al-Hijr ni cerita orang yang degil, ini adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penerangan ni saja, ya. Jadi kalau katakan saya tak faham semua Al-Quran ini, Fatihah kita kena faham, dan itulah yang kita ulang pada setiap kali kita solat, kerana Allah nakkan kita ini sentiasa menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Siapa yang dapat nikmat? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satu cara nak dapat nikmat tersebut di dunia ini dapat baca Fatihah. Itu yang kita ulang banyak kali tu Ustaz, ya. Sebenarnya kita dapat hadiah. Tak pernah tertinggal lagi Ustaz. Cuba Ustaz, ya, kalau katakan setiap kali dapat Fatihah tu dapat RM7. Allahu akbar. Oi, dah rasa boleh pergi beli. Ya Ustaz, ya. Nak ceritanya tapi Allah tak bagi sekarang. Ya, Allah bagi nanti. Kerana apa? Kalau bagi sekarang, ya, maksudnya dia tidak ada mahal lah. Dia tak jadi mahal lah, kan. Dia kalau kereta kan, kereta ni dia mahal ni bila dah susah tu dapat, kan. Tapi kalau mudah sangat macam pergi kedai RM2 dapat, kan. Rasanya ramai orang tidak menghargai jenama-jenama yang ada itu, ya. Jadi ini yang Allah beritahu, wal Quranil Azim, demi Quran yang amat agung. Siapa baca Quran ni syaratnya mesti kena selalu baca. Siapa yang selalu baca Al-Quran, dia akan dekat dengan Allah yang Al-Azim, dan dia pun akan jadi hebat. Itu sebabnya kalau malam yang diturunkan Quran tiba-tiba dia jadi special, namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Malaikat yang membawakan Al-Quran dia tiba-tiba jadi ketua malaikat, namanya Jibril. Nabi yang membawa Al-Quran, masya-Allah, Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran, sentiasa beramal dengan Quran, kita juga akan jadi azim, kita akan jadi mulia, ya, dan penuh berhikmah. Itulah yang Allah beri formula bagaimana untuk sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-88, bila kita dapat Al-Quran ini, kita akan terjaga daripada beberapa perkara. Allah menyeru kepada kita, akhlak kita, la tamuddanna ainaik, jangan kamu palingkan ataupun tujukan pandangan kamu kepada kenikmatan orang-orang lain. Itu perkara pertama. Itu cara. Maksudnya kalau baca Quran, kalau kita masih lagi tengok orang lain dapat lebih je, kita tak puas hati, itu maksudnya Quran itu dia tak masuk sampai kepada peringkat azim tadi. Bila azim, wal Quranil Azim masuk dalam hati, kita tak akan tengok orang lain. Kalau tengok orang lain yang lebih-lebih tu, alhamdulillah. Satu. Yang keduanya apa? Mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim, tidak sedih dan tidak rasa down, tidak mudah rasa down. Dan yang ketiganya wahfid janahaka lil mu'minin, kita akan merendah diri bersama orang-orang beriman. Kadang-kadang orang beriman tu mungkin dia pakai kereta biasa, duit ni tak banyak, pakaian ni pun biasa-biasa, tapi kerana dia beriman, saya akan merendah diri. Itu tanda Quran sudah masuk. Masya-Allah. Tapi kalau tengok orang tu kereta besar, okey, kalau kereta kecil ataupun jalan kaki, kan.
dan maksudnya itu tanda Quran itu belum masuk lagi ke dalam hati yang perlu kita beri perhatian. Dan inilah adab yang Allah jaga. Allah kata pada kita, kalau kita jaga perkara ini, jaga Al-Quran, maka insya-Allah kita tak akan jadi ayat 90 itu. Istilahnya kama anzalna 'alal muqtasimin. Orang yang tidak menerima Quran sepenuhnya. Dipilih-pilih. Dia pilih-pilih. Kan? Rasa kalau katakan yang best-best, okey saya ambil. Kan? Yang tak best tu tak apa. Kan? Tak. Itu yang Allah beritahu penerangan muqtasimin ini pada ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin, iaitu orang yang telah membahagi-bahagikan Quran. Kan? Kalau dapat untung sebagai ahli bisnes, okey saya beramal. Tapi kalau kena bayar zakat, kena keluar duit, tak nak. Kan? Kalau saya dapat populariti, saya ambil. Tapi kalau tak popular, saya cakap perkara kebenaran, LGBT salah, menyebabkan nanti kurang like dan share saya, tak boleh. Kan, itu perkara yang Allah tegur kepada saya, kepada kita Ustaz, ya, agar kita moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah konsisten istiqamah dengan perkara ini. Kerana apa? Kerana Allah akan bertanya kepada semua orang. Orang-orang yang tidak beriman pada Nabi satu, tapi bagi kita juga pada ayat yang ke-92 itu, farabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah akan tanya. Bercakap tentang tanya ni mudah beginilah Ustaz, ya. Tiba-tiba ada satu kereta polis datang ke rumah kita, dia tanya, Encik Tarmizi ke? Ya, saya. Kan? Ya, Encik. Encik Tarmizi hari tu ada bawa kereta ke? Ada. Plate ada tak nombor ni? Ada. Kalau tanya 3 soalan je, Ustaz rasa, wah seronoknya polis tanya saya ke ataupun dah mula habislah apa kan? Yang keempat, apa soalan apa soalan keempat? Keempatnya, saya sebenarnya ada terjumpa ada satu duit 1 juta terkeluar daripada kereta nombor ni. Nah saya serahkan. Allah itu mujur lah kan? Mujur, alhamdulillah, ya. Tapi nak ceritanya ialah soalan ini, kalau kita buat baik, ya, Allah cakap amma kanu ya'malun, best lah. Dapat 1 juta ni. Tapi kalau nombor 4, Encik, sebenarnya hari itu Encik, okey. Meter berapa meter? Pada waktu itu berpeluh kita. Apatah lagi kalau ditanyakan di hadapan Allah nanti. Disebabnya kita nak tahu macam mana nak menghidupi Al-Quran, bagaimana nak jaga Al-Quran. Kita sambung bahagian akhir ayat 94 99 agar kita terus dapat panduan daripada ilahi dalam surah Al-Hijr. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang kita nak baca yang terakhir ini, sambil-sambil tu Ustaz, saya tengah scroll ni Ustaz ni. Rupanya ada lagi Ustaz ni. Sahabat kita yang hantar pantun tadi Ustaz. Pantun. Kita kena baca Ustaz sebelum penutup ni. Masya-Allah. Ini bacaan kita yang terakhir hari ini, ayat 94 sehingga ayat 99. Jadi pantun dia, terima kasihlah kepada Cik Syukri ni, ya, yang kongsi kita. Mari mengaji di Quran Time bersama-sama. Semoga mendapat syafaat di kemudian harinya, insya-Allah. Hapuskan COVID-19, tanggungjawab bersama. Ayuh Malaysia, kita boleh buktikannya dengan barakah Al-Quran, insya-Allah. Semua Allah Subhanahu Wa boleh senang saja hapuskan, ya. Dan kita committed, kan? Ya, committed. Subhanallah. Jadi terima kasih kerana bergabung bersama kita. Untuk jawapan itu saya akan serahkan kepada Ustaz Fazrul membalasnya nanti, insya-Allah. Saya baca je. Banyak saya kena jawab ni. Okey, tuan-tuan, jom kita baca lagi akhir surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم
Surah Al-Azim ayat 94-99 ini memberi kesimpulan Ustaz ya. Sebenarnya kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kita jaga Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada peraturan akhlak yang perlu kita laksanakan. Salah satunya pada ayat 94 ini fasda' bima tu'mar. Ya, iaitu maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Time ini adalah seruan sebenarnya Ustaz ya. Quran ini disampaikan terang-terangan dan tuan-tuan pun boleh share untuk terang-terangan beritahu untuk masing-masing mendengar, dan dalam masa yang sama dalam kehidupan kita seharian kita kena sampaikan. Betul, Ustaz. Ya, sikit-sikit tapi terus disampaikan, dan kalau ada yang kata saya tak berapa okeylah dengan awak kan, fa'arid anil musyrikin, ultimate yang paling kritikal adalah orang musyrik. Tapi kalau orang cakap saya rasa sejak bila pula awak jadi ustaz ni kan, kalau ada orang cakap begitu tak apalah, cakap saya baru nak start. Begitu. Ayat itu macam bagus kan. Macam bagus saja. Kalau ada orang cakap begitu, kata bahawa saya memang tak bagus, itu sebabnya saya nak ajak untuk ke arah bagus. Jadi bila kita cakap begitu, sebenarnya kita berpaling daripada nilai-nilai syirik itu tadi, ya. Selain daripada orang yang musyrikin itu, asal kerana apa? Tak nak dah disebabkan orang tu bercakap, lepas tu kita tak nak dah berkongsi kebaikan. Khawatir nanti kita dianggap sebagai tidak menjaga hak Al-Quran. Jaga Quran ni bukan sekadar baca, tapi kita nak faham, ya, amal, dan juga kita nak sebarkan. Moga-moga dengan Quran Time ini tuan-tuan share, beritahu kan dekat WhatsApp, letak nota, ada yang buat nota bagus, ya. Kongsi apa yang dapat sikit-sikit ini, komen, semua itu adalah peluang untuk kita fasda' bima tu'mar. Pada ayat 94. Dan biasalah kalau orang cakap tadi Ustaz ni macam bagus je, Allah cakap apa? Inna kafaina kal mustahziin. Bagi orang-orang yang suka mengolok-olokkan pada zaman Nabi itu, Allah cakap inna kafainak. Nah, cukuplah kami akan jaga. Dan bagi kita juga pada tahun 2020 ini, kalau ada orang cakap poyo istilahnya kan, macam bagus saja contohnya, kata dalam diri kita cukuplah Allah. It's okay. Kan? It's okay, that's fine. Kan? Tapi I want you to be better. Itu bahasa Inggeris kan ya, pada hari Ahad. Okay. Jadi alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapa yang letakkan Allah ya sebagai seteru ya, nanti dia akan tahu juga. Ya, lebih kurang beginilah Ustaz ya. Orang kerja yang kita dah bagi contoh sebelum ni, kerja di syarikat A, tapi dia pergi buat kerja bawah bos B. Hujung bulan dia minta daripada siapa dia punya gaji, A ke B, dia sign dekat A ni, buat kerja bawah B, kemudian minta gaji dekat A sepatutnya kan, tapi nanti A kata tak ada. Kamu kata sepatutnya buat kerja kat A, kamu pergi buat B, siapa suruh minta sana. Allahuakbar. Itu yang kita tidak mahu. Fasaufa ya'lamun, siapa yang buat bukan kerana Allah nanti akan tahu. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah mengiktiraf Nabi akan rasa sempit dada. Ya, Nabi ni sama juga macam kita. Kalau ada orang kata jomlah kita dengar Quran Time, tak apa. Kita kuarantin je, tak payah Quran Time. Dia kata begitu kan. Ataupun kita sibuk-sibuk kan. Satu hari nanti sibuklah dia. Kan. Okay. Yang kita harapkan apa pesanan Allah. Kalau kita nasihat orang, ajak orang ke arah kebaikan, tapi orang memperolokkan kita ataupun dia menyempitkan dada kita, ayat 98, 99. Saya minta Ustaz kalau boleh ulang sekali lagi Ustaz. Dia punya isinya apa? Tasbih, banyakkan puji Allah, dan banyakkan sujud solat. Tiga perkara ini, stres macam mana pun Allah akan bantu. Buat sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai saat kematian kita. Pasal yang paling pasti hari apa Ustaz? Hari Isnin ke, hari Jumaat ke, hari mati? Hari mati. Itu sebab Allah cakap hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Jadi Ustaz kalau boleh ulang balik, pasal ini adalah kesimpulan dan juga formula bagaimana menguruskan stres ketika nak menjaga Al-Quran, tetapi berbaloi pasal Allah akan jaga kita. Formula istimewa ni Ustaz. Hari ini tuan-tuan jom ayat 98 dan ayat 99, dua ayat akhir dari surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim.
Kalau kita ingin menjaga Al-Quran, kita nak mengamalkan kebaikan, ada orang kecam kita, ada orang kata macam ustaz ya, baru dengar Quran time dah nak jadi ustazah. Kalau ada orang bercakap begitu ataupun pandang begitu je kan. Begitu saja. Maka Allah menyatakan banyakkan bertasbih pasal Allah Maha Suci, saya tidak suci. Banyak puji Allah kerana ya Allah Engkau dah bagi macam-macam dah pun. Ya Allah, Kau bagi Quran ini sebagai tanda kesyukuranku dan aku memang seorang yang hamba. Ya, aku hamba, aku tidak mahu jadi macam iblis. Ya, aku tidak mahu jadi iblis yang tidak mahu bersujud. Maka laksanakan perkara ini terus sampai ke akhir kehidupan kita. Sebabnya 3 sinopsis ataupun 3 resolusi lah Ustaz. 3 resolusi yang kita boleh ambil daripada perbincangan akhir kita surah Al-Hijr. Yang pertama, kalau kita nak lapang dada dalam hidup, ya, kalau kita nak tak stres, kita kena lapang dada dalam hidup kita. Fasfah safhal jamil tadi tu ya. Move on. Istilahnya ya, berlapang dada, move on kerana Allah akan jaga mana-mana yang bermasalah. Yang pertama, yang kedua, kita kena committed pada seluruh Al-Quran, jangan bahagi-bahagikan, jangan pilih-pilih. Ya. Dan ketiga, kalau kita stres, ada masalah orang kecam kita, banyakkan tasbih, banyakkan puji Tuhan kerana Allah dah bagi macam-macam, ya, fokus pada benda yang baik. Dan yang ketiganya, banyakkan sujud sampai bila Ustaz? Sampai hari Isnin ke Jumaat? Sampai habis PKP? Hatta ya'tiyakal yaqin. Kita doakan Ustaz. Allah amin ya Rabb. Baik tuan-tuan, jom kita sama-sama doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang mana kuat hatinya, ya Allah. Tatkala mana kami diuji dengan apa juga musibah daripadamu, ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang sujud kepadamu, bertasbih kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu, ya Allah. Apabila kami diuji oleh-Mu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan Al-Quran kekuatan kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran ikutan kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran pegangan kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran sahabat kami pagi, petang, siang dan malam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa amin, kita sebentar tadi Ustaznya, menjadi orang-orang yang sentiasa bersama Al-Quran, menjaga Al-Quran, ya, agar Allah menjaga kita. Dan bagi tuan-tuan, untuk kita terus menyebarkan mesej, kita kena jaga kita dengan Quran, ya, bukan sekadar jaga begitu sahaja. Asal kita perlukan bantuan daripada Allah. Kita ada kempen untuk menyebarkan, ya, menyebarkan tentang Al-Quran, iaitu kempen World Quran Hour. Ya, di mana kita nakkan kalau boleh siapa yang tak pernah ikut World Quran Time ini ataupun Malaysia Quran Time, ya, ikut World Quran Hour sekali pun cukuplah. Ya, pada 13 Mei ini agar mereka dapat melihat rahmat Allah dalam COVID-19 ini. Kita akan kaji surah Ar-Rahman, di mana Allah menurunkan, mengajarkan Quran ini sebagai satu tanda kasih sayang Allah SWT. Dalam masa yang sama, kita juga ingin menyebarkan mushaf Al-Quran agar dibaca, ya, terus dibaca oleh pesakit-pesakit di hospital dan juga pusat kesihatan seluruh negara. Ada nombor untuk tuan-tuan berwakaf
Saya menyeru tuan-tuan pada bulan Ramadan ini terus berwakaf agar harapnya kalau mereka menjaga Al-Quran ya dalam hidup mereka, ganjarannya masuk ke dalam akaun kita Ustaz ya, dan kita juga dijaga oleh Allah kerana sanggup untuk mengulurkan RM10, RM5, RM1 agar Quran ini dapat sampai kepada mereka yang memerlukan. Betul, Ustaz. betul. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dalam surah Al-Hijr pada hari ini. Esok insya-Allah kita bersama surah baru Ustaz. Wah, menarik ya. Kita ada surah yang bercerita tentang kepayahan. Yang rasa-rasanya mustahil berlaku, tetapi Allah boleh jadikan ia berlaku, ya, penuh kesedihan. Tetapi ia menjadi sejarah, satu-satunya nama wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran, satu-satunya spesifik. Sudah tentu tuan-tuan yang di atas talian ya, di Facebook boleh teka dah tu surah apa. Surah yang ke-19 yang kita akan sama-sama ikuti. Insya-Allah. Ulangan program ini pada jam 10 pada malam ini, dan insya-Allah kita malam ini ada Ahad Ustaz. Ahad. Ada Ahad Ustaz. 11 ya. 11 lewat sikit ya, tak apa ya. Pastikan tuan-tuan jangan lepas, dan kita akan ikuti pada hari Isnin surah Maryam. Masya-Allah, mengabadikan nama seorang wanita yang berjuang dan terus berjuang untuk mendapat keredaan daripada Tuhan yang penuh dengan harapan dan juga pemberian. InsyaAllah kita bertemu lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.